Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sambung dalam bab salatil jamaah wal imamah, bab salat jamaah dan al-imamah. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, Nabi melihat ataupun terlihat fi ashabihi, sebahagian sahabat, ta'akhuran. Ta'akhuran ay takhallafan wa bu'dan fi sufufis salah. Takhallufan wa bu'da, jauh dan terpisah ataupun lambat, an sufufis salah, jauh daripada saf-saf salat, ataupun bu'dan, jauh, atau takhallufan ta'akhuran, mungkin lewat ataupun mungkin jauh belakang daripada sufuf as-salah. Faqala taqaddamu fa'tammu, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, mai ke depan. Taqaddamu, mai rapat, mai ke depan, maju ke depan. Fa'tammu bi, dan ikutlah aku. Fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan berikutnya orang yang sesudah daripada kamu akan mengikut kamu. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, maksudnya orang yang depan ikut imam, orang yang di belakang ikut yang di depannya, yang belakang ikut di depan, sehinggalah begitulah seterusnya dalam salat jamaah. Istihbab ad-dunu minal imam. Daripada hadis ni, rawahu Muslim, hadis Muslim, adalah mustahab atau istihbab, suatu galakan ataupun gesaan ad-dunu minal imam, supaya rapat dengan imam. Ad-dunu minal imam, hampir dekat dengan imam. Fa'awailus sufufi khairul lirrijal, dan adalah fa'awailus sufuf, awal-awal saf atau saf-saf yang di depan, yang depan, khairul lirrijal, lebih baik bagi lelaki. Khairul lirrijal min awakhiriha, daripada hak belakangnya. Li hadithin, kerana suatu hadis, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf lelaki itu awwaluha, di awalnya, di depan. Lagi depan lagi bagus, lagi depan lagi afdal, lagi depan lagi baik. Wali hadis, dan kerana hadis, law ya'lamun nasu ma fi saffil awwal, kalaulah sekiranya manusia tahu apa yang ada di dalam saf yang pertama daripada ganjaran pahala, lastahamu alaih, mereka akan berebut-rebut, sehingga dalam hadis yang lain, sehingga mengundi untuk mendapat saf yang pertama ataupun saf yang di awal. Iaitu fiqh hadis. Iaitu Nabi SAW melihat ada sahabat yang jauh daripada imam, jauh. Maka Nabi kata taqaddamu, ke depan, lagi rapat fa'tammu bi, dan ikut aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan orang yang datang kemudian akan ikut kamu pula berikutnya. Jadi istihbab ad-dunu minal imam, itu yang utama, itu fiqahnya. Fiqh adalah mendekat kepada imam, dekat kepada imam. Wallahu a'lam,
Sebahagian kita apabila memulakan saf, bila saf yang pertama tu tak adalah masalah dah. Saf pertama tu diikutlah belakang imam. Dan imam dijadikan di tengah. Kemudian sebahagian kata mulakan saf yang berikutnya dari kanan. Dia datang masuk masjid lewat. Masuk masjid lewat. Kemudian saf yang awal ataupun yang di depannya itu dah penuh, full. Kat mana dia nak start saf? Maka sebahagian kata start belah kanan. Wallahu a'lam. Hadis ini adalah istihbab ad-dunu minal imam. Hampir kepada imam, dekat dengan imam. Mula dari tengah. Jadikan imam di tengah. Kemudian saf berikutnya begitulah. Dan berikutnya kalau datang lagi orang datang, penuhkan ataupun ke kanan. Kerana saf belah kanan lebih afdal. Sebagian para ulama bincang pula, mana lebih afdal? Saf kanan ke saf kiri imam? Sebagian kata saf kanan lebih afdal. Kerana Nabi SAW setelah daripada salat, Nabi akan pusing belakang dan Nabi memulakan pusingannya itu ke kanan. Daripada depan, pusing ke kanan dan ke belakang. Sebahagian pula kata apabila dah cukup soft soft kanan terlampau banyak orang, soft kiri tak ada orang. Itu tak apa. Biar berat belah kanan itu tak menjadi masalah. Tapi macam kita sebut tadi, mana nak start tengah dululah. Kerana bila makmum berikutnya datang, maka dia akan penuhkanlah soft belakang tu. Ada hadis la salata liman salla khalfas saf. Tak ada salat bagi orang yang salat di belakang saf. Dah, nak macam mana pula? Dia masuk masjid, saf dah penuh. Saf depan dah penuh dah. Dia nak duduk mana? Dia kata, hadis kata la salata liman salla khalfas saf. Tak ada salat bagi orang yang salat sendirian belakang saf. Datanglah sebahagian fiqah, tarik orang depan ke belakang. Itu tak patut. Tak sepatutnya. Maka sebahagian para ulama melihat yang dimaksudkan tidak sah salat orang yang salat bersendirian di belakang saf apabila ada saf di awalnya itu masih kosong, dia tak penuhkan dulu. Saf kat depan ada kosong lagi dan dia tak penuhkan saf, dia buat saf baru. La salata liman salla khalfas saf. Maka tak ada salat bagi orang yang salat di belakang saf. Kalau sekiranya dah penuh, dah full, tak boleh nak masuk dah, tak boleh nak nyelit-nyelit dah, maka dia salatlah bersendirian di belakang itu dan salatnya sah. Walaupun sebahagian pandangan fuqaha melihat tak sah salat bersendirian dan dia dalam masa yang sama tak boleh menarik orang depan ke belakang, maka dia tunggulah sampai ada orang. Wallahu a'lam. yang kena fullkan saf dululah. kena penuhkan saf dulu. Walaupun imam dah rukuk, nak macam mana? Siapa yang dan, maka dan lah, alhamdulillah. Siapa tak dan, fa'atimu. Kalau tak dan, sempurnakan lepas daripada itu. Hadis Abi Bakrah, dia masuk saf lewat. Kalau dewan masjid dah full pada saf yang pertama, tapi itu dah dinding dah, jadi dia datang tak boleh nak masuk dah saf. Wallahu ala al-aslu, asalnya mesti sambung. Asal mesti bersambung.
Kalau sekiranya masjid penuh baru dikira. Wallahualam. Kalau sekiranya dia masuk masjid, saf pertama dah penuh, walaupun yang memisahkan saf kat luar tu cermin, dia tetap dalam masih kosong lagi ataupun dalam dipenuhkan dulu. Wallahualam. Luar tu tak dikira lah. Kalau begitu, nanti akan datang lagi problem yang lain. Tu berikutnya. Tak, kalau sekiranya ada penyambungan dan tak ada halangan. Tak ada halangan kat situ. Dalam dewan solat utama. Supaya dia tak terputus saf. Itu asal. Saf tak boleh terputus, itu asal. Kan? Bila dah penuh, dah hak yang luar tu ada, dan baru kat hak luar tu. Kalau masuk masjid, saf pertama dah penuh, ada bahagian koridor luar, itu dah dikira luar lah. Dan dia penuhkan saf dalam, ataupun dia start yang saf baru lah belakang tu. Kerana kalau dia pergi start pula yang kat luar tu, tak kira lah dia yang memisahkan itu cermin ke, yang memisahkan dia itu jalan raya ke, maka asalnya tak boleh lah. Melainkan kalau dah full, melainkan dalam dah full, dah penuh dah, then barulah berikutnya dia penuhkan saf yang berikutnya lah, yang berikutnya dan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Dia kena start depan lah, afdal lah. Katalah dalam dewan masjid dah full, dah penuh, maka bolehlah start dah kat hal luar tu. Dia macam tadi I sebut, wallahu a'lam, yang utamanya dalam. Yang utamanya dalam, dan itu asal masjid. Dalam. Kerana kalau pergi solat kat luar yang dibatasi dengan dinding ataupun cermin, maka di situ telah jadi telah jadi terputus saf kalau ikutnya lah. Hukum asalnya. Sebab tu tak boleh solat bainas sawari, antara dua tiang tu. Katalah imam kat belakang kat Abu Talha, kat sana. Kemudian katalah kiblat ngadap sana ataupun ngadap sini. So bila dah sampai dekat tiang yang ada dua ni, sepatutnya dikosongkan. Kosongkan. Sebab Nabi tak bagi salat antara dua tiang. Sebab dia ganggu, dia putus saf kat situ dah. Tapi case kalau masjid penuh tu bab lain. Masjid dah full. So then dia salatlah kat situ. Tapi apabila telah sampai ke saf yang dekat tiang tu, datang lagi jemaah lagi berikutnya, maka afdalnya belakang tiang, supaya saf yang di belakang tiang tu bersambung. So bila saf pertama dalam dewan masjid dah penuh, dan belakang dalam dewan masjid, tidak di luar koridor tu. Koridor tu memanglah disediakan untuk solat, itu kalau Jumaat ataupun kalau dah melempar-lempar, then okey lah, tak ada masalah lah. Kemudian hadis khairus sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf lelaki di depannya, di awaluha yang awal, dan khairus sufuf, sebaik-baik saf bagi perempuan, akhiruha, belakangnya. Tidak difahami hadis itu perempuan salat dekat pintu masuk. Faham tak? Hadis nak bagi tahu khairus sufufil lirrijali awwaluha, hadis
Sebaik-baik saf bagi lelaki itu awaluha, yang di depannya atau di awal. Itu kalau sekiranya ada lelaki dan perempuan. Ada lelaki dan perempuan. Maka perempuan belakang. Tapi jika jemaah yang ada itu hanya jemaah wanita sahaja. Mana nak buat? Belakang. Jenuh siapa nak duduk belakang imam? Atau siapa nak duduk selari dengan imam? Habis semua pakat semua nak afdal ingat. Sampai belakang. Ni dah pintu keluar ni, aku belakang lagi lah. So hadis ni terpakai juga bagi wanita. Khairus sufuf awwaluha. Sebaik-baik saf adalah di yang pertama bagi perempuan. Kalau sekiranya jemaah tu ada perempuan saja atau dekat tempat salat perempuan. Sekarang apabila ada lelaki dan perempuan, maka yang terbaiknya lelaki lah kat depan, of course lah. Kemudian disediakan tempat salat bagi perempuan. Maka bila disediakan salat tempat bagi perempuan, maka saf pertama hak perempuan itu yang terbaik. Bukan di belakang. Dia pun baca hadis, dia nak yang belakang lah. So hak ni kena faham. Apabila ada lelaki dan perempuan, perempuan di belakang, itu maksud dia. Perempuan di belakang lelaki, tidak di depan lelaki. Innal imama lahu al-qudwah fi salati fi jami'i a'maliha wa aqwaliha fala yukhtalafu alaihi fiha. Sesungguhnya imam itu adalah qudwah. Imam itu adalah qudwah nak kita ikut. Fi jami'i a'maliha wa aqwaliha, dalam setiap apa yang dia buat dan dia cakap. Itu imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Kita dah sebut dah hadis tu yang lalu. Fala yukhtalafu alaihi fiha, jangan menyelisihi imam. Jangan menyelisihi imam. Berikutnya, fi salati lindibatu wan nizam al-islami liyata'awadu al-muslimuna ala husni at-tanzimi wa jamali at-tartib. Antara hikmah salat jamaah ini mengajarkan kita peraturan dan mengajarkan kepada kita nizam peraturan Islam, iaitu husnit tanzim, terbaik, pengurusan yang terbaik. Maka diajar dalam salat jamaah, iaitu ikut imam. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam dijadikan untuk diikuti, tak diikuti, maka itu tidak husnul tanzim. Maka itu tak sepatutnya. Begitulah juga kita diajar di luar salat. Maka mesti taat kepada wulatil umur, taat kepada pemimpin. Apa faedah kita lantik dia jadi pemimpin, kemudian kita tak mau dengar cakap dia? Asyik tak puas hati je kerjanya. Lantiklah siapa-siapa pun. Dah kalau dah perangai begitu, tak ada siapa boleh jadi ketua. Hang naik pun orang lain tak suka. Hang gulingkan pemerintah yang ada, kemudian nanti orang gulingkan hang pula. Tak selesai masalah. Maka Islam ajar dalam solat jamaah tanzim yang terbaik. Ikut ketua. Biarlah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, walaupun yang merintah itu kulit hitam. Imam tak kira lah, muka tak handsome imam dia. Nak buat macam mana? Pada engkau tak handsome, tapi pada sebagian perempuan dia handsome. Kerana itu subjektif. Oh, muka imam tak handsome, tak mau ikut lah. Lepas tu kita duduk lantik dia jadi imam. Lain lah kalau lantik imam, imam tak pernah nampak, melainkan mesyuarat agung saja. Hak tu nak kena lah. Kemudian kita diajar iftiatu alal imam. Tak boleh merampas kerja imam. Imam dah dilantik, maka imam sakit perut. Imam kata tunggu sekejap. Jangan qamat lagi, aku nak pergi buang air sekejap. Kena tunggulah. Aku lambat ni. Nak lambat sembahyang suara. Tak payah. Hang qamat lah, aku nak sembahyang. Aku ustaz juga. Nantaklah datang ulama besar mana pun. Kalau imam tu kata no. Ustaz yang mengajar kuliah maghrib dekat masjid,
Antara ustaz yang mengajar tu dengan imam, mana lagi layak? Imam. Bukan mana layak, mana lagi berhak? Imam. Mungkin ustaz lagi layak lah. Mungkin. Tapi imam ada hak sebab dia imam. Imam pun kata, lepas ustaz tu habis kuliah, Bilal kamat, Allahu Akbar, ustaz silakan, ustaz imam duduk sebelah. Kau tanya aku lah. Imam ada hak lah. Siapa imam? Ustaz ke aku? Aku kan? Aku naik. Dia ada hak. Walau ustaz tak boleh, cannot. Melainkan kalau dah di offer. Dan dia offer, ustaz silakanlah, ustaz lagi afdal lah. Dia offer. Sama juga Islam ajar kita adab bertetamu. Masuk dalam rumah orang, jangan suka-suka hati duduk kat kursi mana pun. Duduk dekat tempat yang dia suruh duduk. Pada kebiasaannya kita masuk rumah orang, kita ada sofa yang ada single sofa, ada double, apa dipanggil apa? 2, dan dia ada 3 tu kan? Ada L, ada sofa yang 2 kursi 2, ada sofa yang 3 untuk 3 tu kan? Biasa hak yang single tu tuan rumah punya lah. Kan? So bila kita masuk rumah orang, jemput masuk, kita duduk. Duduk kat situ. Memanglah tuan rumah kita zaman lah ni bukan reti pun, adab pun dia tak tahu kan, dia pun tak perlu belajar. Tapi kot-kot lah, dia ni melampau pula ambil kursi aku kan. So selagi mana dia tak suruh duduk, jangan duduk. Dan dia kata, duduklah mana-mana saja. Okey lah. Duduk mana-mana saja. Itu biasanya adab. Dan juga itu adat orang Arab. Arab, dia kata jangan tanya nak minum apa, ataupun nak minum ke tak, ataupun dah minum ke belum. Itu tak ada adab namanya. Dan bahkan di adat orang Arab itu no, itu su'u adab, tak beradab. Kenapa? Betul juga, logik lah juga. Sebab bila kita tanya orang dah minum ke belum, dia nak jawab apa? Dia malu lah kan. Takkan aku kata udah. Itu udah tu dia kata sebagai nak melapik lah bahasa dah. Tak payah susah. Tapi kalau tuan tu tidur, tak payah susah, dia pun duduk. Sekejap lagi kena ngutuk lah dengan tetamu lagi. Tak apa, biar dia buat dulu. Minum. Minum sikit, yang penting minum. Awak tak minum tu, tak ada gula. Ada gula. Tak minum gula lah. Tak minum gula. Tak. So dia buat apa? Jangan tanya. Kenapa? Kerana kalau kita tanya, bermaksud tak nak bagilah tu. Nak minum ke tak? Maksud dia memang tak nak bagi pun, tak nak bagi minum pun. Hak tu kena belajar culture jugalah. Bila orang Arab kita bangkang rumah orang Arab, lepas dia ada wajibah pertama, kemudian dia ada hak makan yang berat. Lepas makan yang berat semua tu, last kali dia ada teh kan. Last kali teh. Teh tu maksudnya lepas minum teh balik lah. Tu maksud dia, tuan rumah nak rehat. Lepas teh dia perlu lagi duduk sembang, duduk, tak ada makanan lain je. Tak, teh tu yang akhir. Dia tak faham. Tu orang Arab. So lepas dah makan semua dah kan, jangan balik lagi. Nanti dulu, teh belum lagi. Dah makan nasi semua tu, nanti dia akan kemas nanti tu. Last kali teh akan datang. Teh tu untuk yang terakhir. Lepas teh tu baliklah aku nak tidur. Tak ada orang tu tak macam tu. Tapi kadang-kadang ada jugalah, dia tak dekat tepi. Zaman moden sekarang ni pun macam tu jugalah, dia bubur semua makan atas meja, ada teh dah siap kat tepi dah. Siapa nak minum teh, minum dulu pun okey. Tapi biasanya begitulah.
So itu adab. Kadang-kadang adab dia meraihkan juga bangsa dan adat. Islam tak memusuhi benda tu semua. So balik kepada solat jemaah ni tadi, Islam banyak ajar benda dalam solat jemaah ni adab. Iftiat al-imam. So masjid, kita dah sebut banyak kali dah. Masjid imam berkuasa Masjid imam dia punya, dan korang yang lantik dia. Maksudnya dia memang berkuasa. Dan kalau dia belum lagi nak suruh kamat, dan tak boleh kamat. Bilal tak boleh kamat. Bilal, tapi zaman kita kalau kat Malaysia ni, Bilal yang pandai. Bilal pun tengok dah habis semua semayang, dia pun kamat lah. Imam tak cakap apa. Tapi oleh kerana dah mungkin adat kita juga, imam tak adalah apa, imam pun ialah satu, dia tak mengaji, dia pun tak tahu kan, dia ada kuasa kan. Yang keduanya, tak ada imam kita kata siapa suruh kamat. Macam jemaah kedua lah kan. Tak adalah pula imam kita kata kenapa buat jemaah kedua ni, ada minta kebenaran, ada surat. Tak ada. Tapi secara diamnya imam itu bermaksud dia setuju. Imam setuju. So jadilah zaman sekarang ni kat masjid kita, Bilal ni lepas dia tengok tak ada orang sembahyang sunat, dia bangkit untuk kamat lah, dan imam tak ada isu. Okey lah. Tapi kalau sekiranya imam kata nanti lo dia tak boleh kamat. Atau Bilal dia kena tanya, Tuan Imam, boleh saya kamat tak? Boleh. Silakanlah. Kadang imam duduk belakang, bilik belakang. So Bilal masuklah dalam bilik, tanyalah, boleh kamat dah imam? Imam kata boleh. So itu adab, semua adab. Dan tak boleh iftiat ala imam macam tadi, ambil curi jawatan dia atau ambil kerja dia. Tak boleh. Bilal kita sibuk, dia tak faham satu, dia tak faham job scope dia. Dia tak berapa nak jelas job scope dia. Mungkin waktu ambil kerja tu tak ditunjukkan job scope dia. Kerja yang nak bagi susun saf semua ni adalah kerja imam, bukan kerja hang, wahai muazzin, wahai Tok Bilal. Saf. Dia tengok belakang. Saf. Ada lagi orang duduk. Saf. Itu bukan kerja dia. Dan dia tak ada kuasa. Akan datang nanti hadisnya. Berdasarkan hadis akan datang faedah berikutnya. So, yang kata rapatkan, luruskan saf adalah imam. Melainkan berikutnya, imam tugaskan ada jemaah belakang. Ni, Abu Muaz, tengok belakang tu dah straight ke belum saf belakang tu? Dia kata, okay. Alright, then. Imam pun, okay. Bila makmum solat sunat, imam suruh kamat. So, Bilal kena kamat. Tu ada lagi orang sembahyang sunat. Yang berkuasa siapa? Imam. Bukan yang sembahyang sunat belakang tu. Bilal. Dia tak marah kot. Siapa suruh lambat? Tapi biasa datuk tu tak semayang. Ada datuk lagi. Iza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Apabila salat telah diiqamatkan, fala salata, tak ada lagi salat illa al-maktubah, melainkan hak yang fardu, hak yang nak semayang tu. Kita pun Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Udah bunyi dah. Imam Bilal. Alamak, dah nak kamat dah kan. Nak cek mikrofon.
Dia kamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru rakaat pertama. Baru start Fatihah. Maka apa kita kena buat? Batalkan solat untuk masuk dalam saf. Kena salam tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah. Terus berhenti semayang dan masuk dalam saf. Kerana Nabi kata fala salata illal maktubah. Tak ada salat melainkan hak yang wajib. Tapi dia dah tahiyat akhir dah ni. Dah tahiyat akhir dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. So, macam mana? Maka sebahagian kata, habiskanlah. Kenapa? Tujuannya, kenapa Nabi kata begitu? Supaya makmum idrak, boleh mendapat takbiratul ihram bersama imam. Itu tujuannya. Maka fala salata illa al-maktubah, sebahagian kata tak sah dah salat waktu tu. Sebahagian kata mazhab Hanafi sebagainya sembahyang. Dia tak boleh membatalkan sembahyang. Dia kena sembahyang bagi habis. Maka sebahagian para ulama kata bila dia baru start dan tidak memungkinkan untuk dia mengejar takbiratul ihram bersama imam, maka dia berhenti. Tapi memungkinkan dia untuk kejar takbiratul ihram, habiskan. At-tahiyyatu lillah wassalawatu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kamat. Sikit lagi je nak habis tu. Maka bila dia habiskan, dia bagi salam pun, imam baru nak istau. Kan? Baru nak suruh dan untuk bangkit untuk dapat takbiratul ihram bersama imam. Maka itu kuncinya. Berikutnya. Hadis kita dalam 326 kalau kitab ni lah. Sama tak? 326 dalam hak ni 326. Hak ni 375 Tengoklah mana-mana. Innal ma'mumina alladhi la yarawna al-imam wa la yasma'unahu yaqtaduna biman amamahum minal ma'mumin al-mutaqaddimin. Berikutnya apa kita dapat daripada hadis ni? Makmum yang tidak dapat melihat imam dan tidak dapat mendengar imam, maka dia ikut siapa? Yaqtaduna biman amamahum. Maka dia ikutlah jemaah kat depan dia. Hak tu yang Nabi kata tu. Taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Dan orang belakang akan ikut kamu. Orang belakang akan ikut orang depan. Orang belakang akan ikut orang depan. So itu solat jemaah. Tak memungkinkan kita melihat imam dan tak dengar imam. Seperti kes tadi. Masjid dah full. Kita salat di luar masjid. Di koridor. Dan koridor kita dah tak nampak ada imam buat apa. Dan kita pun dah tak dengar tiba-tiba mikrofon tak dengar dah. Maka kita tengok makmum depan kita. Atau tengok makmum di sebelah. Boleh tak tengok makmum sebelah? Tengok sebelah sebab depan tu ada dinding. Tak nampak, tengoklah sebelah. Sebelah rukuk lah. Bangkitlah. Qauluhu wal ya'tamma bikum man ba'dakum yahtamil an yurada bihi al-iqtida' fi as-salati fayalihi al-ulama thumma al-uqala was-saff ats-tsani yaqtaduna bis-saff al-awwal. Apa maksud hadis Nabi kata wal ya'tamma bikum man ba'dakum? Maka dia kata yahtamil boleh bermaksud iaitu al-iqtida'u fi as-salah, orang yang mengikut salat ini fayalihi al-ulama, di belakang imam ulama. Fayalihi al-ulama thumma al-uqala, kemudian orang yang pandai lah, orang yang cerdik, tahu tentang salat. Berikutnya safs yang berikutnya liyalini ulul ahlami wan nuha, di belakangku hendaklah orang ahlam wan nuha, orang yang dah baligh dan cukup umur dan nuha, pandai, orang cerdik lah. Tak ada. Terpulang kat imam.
Masjid-masjid sekarang dia guna jam elektrik tu. Dia dah tetapkan 10 minit. Dan telah pun dipersetujui oleh ahli jawatankuasa dan imam. So ikutlah. Subuh dia lambatkan sikit, nak tunggu orang ke dan sebagainya. tak adalah orang kata apa? Mesti fix. Kalau tak dan, semayang sendiri. ويحتمل حمل العلم عنه فليتعلم منه الصحابة وليتعلم منهم التابعون وهكذا. المشهور من مذهب الإمام أحمد ما قاله صاحب شرح عمدة يصح اقتداء مأموم بإمام وهما في مسجد مطلقا سواء رأى إمامه أو رأى من خلفه أو لا لأن المسجد معد للتجمع بهم. Dalam mazhab Imam Ahmad, kalau kita duduk belakang tak nampak imam, tak dengar imam, ikut orang depan pun no problem. Kerana dalam masjid itu memang tempat ikut jemaah pun. Wa kadza yasir iqtida'u ma'mum kharijil masjid, dan berikutnya juga sah bagi orang yang mengikut makmum yang mengikut di luar masjid in ra'al imamu au ba'dul ma'mumin, kalau dia melihat imam dan melihat melihat sebahagian makmum. So, dia duduk kat semayang belah luar. Tapi pintu masjid tu cermin. Dia boleh nampak kat depan tu. Sah. Dah penuh. So, dia semayang belakang. Sah lah. Ataupun ba'dul makmumin. Pintu kecil. Masjid dah penuh. Dah sampai ke belakang, dah keluar pula melempah ke belakang. Dan kita tak ikut makmum depan. Ikut makmum depan. Makmum dekat parking bawah, kalau sekiranya memang dah terputus, tak tahu dah imam buat apa, tak dengar imam buat apa, makmum yang nak diikut pun dia pun tak reti, semayang sorang-sorang. Semayang lah saya, mufaraqah. Wala yasihu in kana bainal imam wal makmum tariq, dan tidak sah antara imam dan makmum itu ada jalan ataupun sungai yang mengalir di tengah-tengahnya walau mendengar takbir imam, dalam mazhab Imam Ahmad. So, masjid dah penuh, kawan hak yang nak melintas sungai, kita semayang belah sungai ni lah, dia pun semayang. Ataupun jalan raya, dah semayang raya penuh sangat, dia pun terpisah dengan jalan raya, dia semayang balik jalan raya belah ini. Jangan semayang atas jalan raya. Mampu dalam pandangan ini tak sah walau dia dengar imam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, salatul jamaah summiyat bidzalika, dinamakan salat jemaah itu kerana berhimpunnya orang yang sedang salat dengan sesuatu, dengan perbuatan salat, makanan wa zamanan, tempat dan masa. فَإِنْ أَخَلُّوا بِذَلِكَ كَانَ مَنْهِيًا عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. Kalau sekiranya tak ada perhimpunan ataupun di suatu tempat yang sama dan zaman yang sama, itu tak dikira jemaah lah. Sebab itu tak boleh ikut jemaah dalam TV. Dia pun nak sembayang Zuhur, ada pula live sembayang Jumaat, dia pun ikutlah sembayang Jumaat kat rumah. Tak sah lah. Sebab tidak berada pada tempat yang sama dan tidak berada pada zaman yang sama. Hatta kalau zaman yang sama pun tempat lain. وبهذا النقل عن شيخ الإسلام الذي حكى فيه اتفاق الأئمة نعلم أنها لا تصح الصلاة خلف المذياع. Tak boleh salat belakang, maksudnya ikut radio, ikut televisyen. إذا كان المقتدي ليس مع الجماعة, kalau sekiranya yang ikut itu tidak bersama jemaah, tapi dia semayang masjid 2 tingkat, bawah tu ada TV. Dia semayang masjid 2 tingkat ada TV dan memang penuh masjid, atas bawah penuh, itu dikira jemaah. Sebab berada pada satu tempat, walau TV di depan dia, imam ke atas, imam tingkat 1.
وإنما يفصل عنه مسافة بعيدة لأنه ليس مع الجماعة في مكان التجمع. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية أو السماع أنه يصح الاقتداؤه. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di pula kata, sah kalau makmum itu salat di tempat dan dia mengikuti imam dengan boleh melihat imam ataupun mendengar suara imam, maka sah ikutnya. Walau macam kita sebut tadi, dipisahkan oleh jalan raya, walau dipisahkan oleh sungai, tapi dia nampak jemaah depan. Sawa'un akana fil masjidi aw kharijil masjidi walau hala bainahuma tariq, walaupun ada pembahaginya jalan, li'annahu la dalila 'ala al-man'i, kerana tak ada dalil yang melarang. Ha? Tak, ini lain. Al-aslu, asalnya dikira jemaah. Mereka ada dalil yang kata itu tidak dikira jemaah. Menganggap bid'ah tu lain. Kata Imam Nawawi, disyaratkan sahnya mengikut imam itu makmum yang mengetahui imam punya keperbuatan lah, sama ada dia salat kat masjid ataupun selainnya, bil ijma'. Okey, itu bersangkutan dengan hadis ni. Berikutnya, bila time nak berdiri waktu iqamat tadi tu, maka mazhab Abu Hanifah wa ashabuhu dan juga ashabnya berpandangan tempat kita nak bangkit waktu orang menyebut iqamat itu hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Itu mazhab Abu Hanifah dan ashabnya. Wa bihi qala Suwaid ibn Ghafla wan Nakhai, dan juga wahtajju biqauli Bilal, kerana berdasarkan dalil hadis Bilal, la tasbiquni bi amin. Wa zahaba Malik wa Ahmad ila annahu yaqumu 'inda qauli al-muqim. Adapun mazhab Malik dan Ahmad menyatakan apabila kata qad qamatis salah, qad qamatis salah, hayya 'ala salah tadi tu mari solat, bangkitlah, sebab dia panggil. Yang ni pula qad qamatis salah, tempat berdiri tu. Dan itu kata Al-Imam Ibnul Munzir Ahlul Haramain. Ahlul Haramain maksudnya Mekah Madinah, dia qad qamatis salah, dia bangkit. Wa zahaba Syafi'iyyu, adapun al-Imam Syafi'i ila annahu yaqumu idza farigha al-muqim min al-iqamah. Adapun al-Imam Syafi'i adalah apabila muazzin selesai daripada iqamat. Wa bihi qala Umar ibn Abdul Aziz, itu adalah pandangan Umar Abdul Aziz, Muhammad ibn Ka'ab, Salim, Abu Qilabah, wa Zuhri wa Ata. Berikutnya, berdasarkan dari mana? Iaitu hadis sebelum tu, wa qala fil Mughni wa innama qulna innahu yaqumu 'inda qawlihi qad qamatis salah li'annahu hadha khabarun bi ma'na al-amr. Ni dia syarah, iaitu mazhab Ahmad tadi tu dalam Mughni. Kenapa qad qamatis salah? Kerana waktu itu dia suruh bangkit. Qad qamatis salah. Fa yustahabul mubadara ila al-qiyam, dan bersegeralah untuk berdiri kerana dah disuruh bangkit. Bangkit buat de je, tak boleh lah. Wa dzakara Ibn Rushd qawlan lil Imam Malik akhar wa huwa annahu lam yuhaddu fi dhalika haddan. Adapun Ibn Rushd menakalkan kalam Imam Malik, iaitu Imam Malik di awal tadi qad qamatis salah, tapi Ibn Rushd juga menakalkan kalam Imam Malik tidak dihadkan bila. Sukati dia lah nak bangkit. Fa innahu wakala dhalika ila qadri taqah an-nas, balik kepada individu. Kalau individu itu muda, bangkit pun cepat, tunggu sampai habis pun tak apa. Kalau dah nak bangkit pun makan masa, nak ngejah badan, macam orang tua mungkin nak bangkit, maka hak ni bangkitlah awal. Dan hadis yang disandarkan dalam masalah ini, ataupun Al-Imam Syafi'i kata tadi,
Nabi kata idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni. Jangan kamu bangkit untuk mendirikan salat hatta tarawni, sehingga kamu nampak aku. Selagi tak nampak Nabi, tak payah bangkit. Nabi tak keluar lagi. So selagi Nabi tak keluar, tak payah bangkit. Nabi keluar, bangkit. So itu kata Asy-Syafi'i lepas habis orang iqamat. So bila orang habis iqamat, Nabi keluar. Al-hadithu fi sahihain. Hadis Al-Bukhari Muslim. Lafaz Bukhari, mata yaqumun nasu idza ra'u al-imam. Iaitu kata Al-Bukhari dengan meletakkan bab. Imam Bukhari letakkan bab bila manusia ni nak bangkit bila nampak imam. Idza ra'u al-imam. Wal mustahabu 'inda jumhuril ulama wa minhum al-hanabila ay yukabbira al-imam wal muqtadun idza farigha min al-iqamah. Itu lepas habis iqamat. Lepas habis iqamat baru bangkit untuk saf. Jadi muazzin saf dia tak ada hak. Dia tak ada hak. Bangkit. Atau minta semua bangkit dulu ya. Ni selagi tak bangkit tak nak kamat ya. Lantas hang lah, lagi bagus tak payah kamat. Hang kamat dulu baru kami bangkit. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada nak tanya? Nanti kita sambung hadis berikutnya tentang Nabi salat, Nabi menjadi atau Nabi salat di dalam suatu tempat yang macam dijadikan suatu bilik, kemudian orang ikut. Boleh ke tak boleh? Wallahu a'lamu bis-shawab. Doa azan dan doa iqamat. Doa lepas azan disebutlah. Doa lepas iqamat tak ada. Tak disebut. Kerana setelah iqamat Nabi nak solat dah. Tak disebut dekat situ. Jadi bila orang habis iqamat, maka di situ tak ada doa. Doa lepas azan. So lepas azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Adapun after iqamat tak ada doa. Kias kepada an-nida lah. Kerana iqamat juga disebut an-nida. Baina kulli azanaini salah. Antara dua azan. So azan pertama, azan kedua tu maksudnya iqamat. So dinamakan iqamat tu juga azan. Wallahu a'lam. Apa yang kita baca kat sini semua bermakna perempuan juga mesti nampak imam. Perempuan juga mesti nampak imam. Masalah kita, bila kuliah ustaz dia buka tirai, tak nampak ustaz lah. Lepas habis kuliah, tutup. Tu balik. Tak nampak imam, tak apa kita nak semayang. Orang bila nak semayang buka, bila kuliah tutup. Padam ke? Zaman Nabi tak ada tirai tak? Zaman Nabi tak ada tirai. Sebab tu Nabi kata orang lelaki, orang perempuan jangan bangkit dulu, tunggu lelaki bangkit dulu. Ada sebahagian pakaian sahabat tak cukup. Dia pakai satu ridak je, kain atas. So bila dia tutup kain atas tu, tak cukup nak nutup sempurna. Dia tak ada ridak wa izar. Yang mana ada dua, dia satu ridak macam kita pakai umrah lah. Ridak, izar kain. Itu yang sempurna lah. Ada sahabat yang hanya selai je dia ada. So macam mana dia buat? Macam tu lah.
Tutup semualah sebab dia ada selai baju je. Dia ada selai baju. Tapi saya punya pendek lah. Dia selai baju panjang, tapi still bawah ni bila dia rukuk, bila dia sujud, nampak celah ni paha ni. Di situ data fiqahnya, dari bawah tak dikira aurat. Kan? Dalam mazhab Syafi'i dah. Dari atas dikira aurat. Dari bawah tak dikira aurat. Maka Nabi kata, perempuan jangan bangkit dulu, melainkan laki dah bangkit dulu. Maksudnya bagi ruang. Bagi ruang laki bangkit dulu, baru perempuan bangkit. Bagi lewat sikit bangkit daripada sujud tu. Bukan bangkit dari sujud. So bila laki sujud, dia nampak celah paha tu. So Nabi kata perempuan bagi lewat sikit bangkit. Bagi laki bangkit dulu. So bila dia bangkit, tak nampak pemandangan yang indah ke apa ke, tak ada lah. So kain pelekat kalau kita tak pakai apa seluar belah dalam tu kan nampak lipatan lutut tu. Dia kangkang pula kan. Dia tak rapat waktu sujud. Kita kata sujud tak nak macam perempuan, dia kata. Dia pun semayang selagi kangkang, selagi boleh luas, lagi luas dia kangkangnya. So perempuan bangkit lewat daripada sujud, bagi laki bangkit dulu. Sebab tak ada tirai. Bila lepas mayang, Nabi suruh perempuan bangkit dulu, laki dulu. Kan? Lepas mayang, perempuan bangkit dulu, belah dulu. Lagi lewat. Tunggu, bagi perempuan jalan dulu. Sebab tak ada tirai. Okey, nak buat tirai boleh. Tapi buatlah tirai yang orang perempuan boleh nampak imam kat depan. Ataupun jemaah yang kat depan. Ada masjid dia buat dua. Dia ada satu tirai jarang, ada satu tirai yang tak nampak, ada satu dalam pula tu tirai yang nampak pula. Adalah dia buat kopi tu. So bila semayang dia buka tirai yang tak nampak tu, tinggal macam kain lace tu. Supaya perempuan boleh nampak imam lah. Okey lah, no problem lah. Jadi perempuan pun jangan lebih-lebih sangat. Hang keluar elok pula tak ada nak bergelubung. Dia keluar tak ada pula nak. Bila masuk masjid, laki nampak. Bila dia keluar masjid, tak langah. Tengoklah. Bagus lah tu, masjid ajar dia adab. Tapi kat luar dia terlupa adab tu. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Minggu depan Isnin. Minggu ni perkampungan sunnah. Isnin saya baru check out daripada hotel. Dah check out pukul 12. Tapi biasa kita orang minta pukul 3. So kemungkinan tak dan. Okay, insyaAllah. Mana tahu lagi. Subhanakallah.